Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan terus berbicara berkaitan dengan setahun pentadbiran Taliban di Afghanistan, tetapi fokusnya berkaitan dengan misi kemanusiaan kerana badan-badan sivil kita bukan baru mereka melakukan kerja-kerja kemanusiaan di Afghanistan, malah beberapa dekad lalu mereka sudah pun berada di Afghanistan melakukan misi kemanusiaan, membangunkan semula negara dengan pelbagai isu sama ada hal berkaitan dengan peperangan, bencana alam, isu kemiskinan, berkaitan dengan hak asasi, berkaitan dengan membangunkan semula fasiliti kesihatan, membangunkan semula hal-hal berkaitan dengan pendidikan. Jadi dalam hal ini pastinya antara badan sivil ataupun NGO yang awal berada di Afghanistan sejak 2001 lagi dan sekarang ini mereka masih melakukan perkara-perkara berkaitan dengan misi kemanusiaan. Apatah lagi pada awal tahun ini Afghanistan dilanda gempa bumi di beberapa wilayahnya dan pastinya situasinya masih gawat selepas pentadbiran Taliban mengambil alih Kabul apabila mereka dapat menguasai keseluruhan wilayah di Afghanistan dan sudah pun memasuki tahun pertama. Jadi Pak Nur Azam Abu Samah bersama dengan saya baru saja pulang dari Kabul dan juga beberapa wilayah yang terkesan akibat gempa bumi yang lalu. Jadi mungkin permulaan, mungkin ramai yang tidak berpeluang dan berkesempatan termasuk diri saya dan juga rakan-rakan di Esrawani. Ada wakil Esrawani bersama dengan Global Peace sebelum ini juga sempat melihat misi kemanusiaan dan juga situasi di Afghanistan pada awal tahun ini. Tetapi bagi Pak Azam sendiri, kerana saya rasa mesti agak sinonim dengan kerja kemanusiaan di Afghanistan. Tetapi untuk kali ini dengan situasi politik sudah berubah, peperangan 20 tahun walaupun mereka katanya bebas apabila mereka dapat keluar daripada hal berkaitan dengan Rusia dan juga Taliban pada fasa pertama, tapi 20 tahun mereka sebenarnya di bawah kuasa besar, peperangan masih berlaku. Tetapi pada 2021 hingga 2022 ini mungkin Pak Azam boleh gambarkan, mungkin bukan pertama kali ke Afghanistan, situasi Afghanistan sekarang dan berbanding dengan Afghanistan yang lepas-lepas ini. Okey. Terima kasih, Haji. Sebenarnya kalau kita nak lihat apa yang berlaku ataupun apa situasi yang terkini di Afghanistan sekarang ni, memang sangat berbeza lah. Kalau saya sendiri, pengalaman saya di fasa pertama yang kita cerita tadi itu, mana start daripada tahun 2000, mesti Malaysia dah berada di Afghanistan. Saya salah seorang daripada misi yang pertama sampai di Afghanistan pada waktu itu. Memang kami waktu itu bekerja di selatan Kandahar, di Spin Boldak, di mana kami menghantar lebih daripada 100 sukarelawan. Dan sehinggalah pada tahun 2005, antara 2000 sampai 2005 itu kami memang bekerja di Spin Boldak. 2005 kami membuka sebuah comprehensive health center ataupun klinik kesihatan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Afghanistan pada waktu itu. Dan klinik ni sendiri kami telah adakan pelayanan kesihatan sehingga tahun 2015. Maknanya 10 tahun. 10 tahun tu. Maknanya biaya yang kami danai yang kami ni gunakan adalah sebanyak dalam 220,000 US dollar per tahun, dan rata-rata pesakit adalah sebanyak dalam 90,000 lah setahun. So maknanya kalau kita cerita 10 tahun tu lebih hampir 1 juta lah mendapat pelayanan kesihatan di klinik di Kandahar tu. So itu fasa yang pertama. Maknanya pada tahun 2015 kita menyerahkan, kami tak tutup klinik tu kerana klinik tu memang sangat strategik di Bandar Kandahar. Klinik itu kami serahkan kepada rakan mitra kami iaitu Qatar Red Crescent, dan Qatar Red Crescent saya ingat pada tahun 2017 ke 2018 serahkan kepada Afghan Red Crescent. Sampai hari ini masih ada lagi. So masuk pada fasa yang kedua ni pada tahun lalu, misi yang pertama pada bulan 11 selepas beberapa bulan peralihan kuasa ataupun pembebasan Afghanistan ni yang disebut, kita cuba mengadakan penilaian sebenarnya lebih berbentuk program jangka masa panjang, bukan dalam bentuk kecemasan. Dan kenapa? Kerana apa yang kita lihat sebenarnya dalam tempoh 20 tahun di fasa pertama tu memang banyak pembangunan yang berlaku
di bandar-bandar besar lah. Maknanya kalau kita tengok di Kabul, di Kandahar, mungkin di Jalalabad, memang nampak pembangunan. Tapi kalau masuk kampung-kampung, pedalaman, sekolah pun tak ada, klinik kesihatan, building pun tak ada. So banyak lagi perkara-perkara yang masih tertinggal. Kerana peperangan yang berlaku selama lebih 4 dekad, 40 tahun daripada Rusia, Amerika ni. So kita melihat kemiskinan lah dia punya kesan dia. Puncanya, ya. Bila kesan dia pada kemiskinan, yang membantu pun kebanyakan mereka ni membantu untuk memastikan sistem tu berjalan. Contoh kalau sekolah, gaji-gaji dapat. Contoh kalau klinik, gaji ada untuk ubat. Tapi penambahan takkan boleh dapat. So ini yang berlaku pada waktu kami melakukan assessment ni, kami tinjau lebih daripada 10 buah hospital di Kabul, di luar Kabul. Salah satu hospital tu Indira Gandhi Children Hospital. Sebenarnya hospital ni dibina pada tahun 1985 dengan kapasiti 350 bed. Itu hospital kanak-kanak terbesar lah dekat Kabul. Tapi sampai hari ni, maknanya daripada tahun 1985 sampailah sekarang berapa tahun tu, itulah kapasiti dia, yang mana pesakit pada hari ini jadi lebih 500. Kerana dulu Kabul ada 1 juta je penduduk, sekarang dah dekat 5 juta. So bila dah dekat 5 juta, apa yang kita dapati, pesakit ataupun baby-baby ni duduk dalam incubator tu ada 3 orang. Dalam satu incubator. Gambar-gambar ni kita dapat tengok. Dan sampaikan keadaan diorang ni tak dapat penambahan kerana pada waktu tu pun masih lagi agak sukar dari segi dikatakan sebelum peralihan kuasa bulan 8 tu, 4 bulan tu mereka dah tak ada gaji. Maknanya dah tahu agaknya, saya pun tak tahulah. Sampailah bulan ketiga, mesti sampai pun bulan 11 tu pun tak dapat gaji lagi. So dekat masa tu lagi pula nurse yang jaga baby sebelum ni 3 ke 4 orang terpaksa jaga kerana ada yang tak dapat gaji, tak nak bekerja. So kena menjaga 20 orang baby dalam satu masa. Dan inilah yang kita cakap, memang kita tidak nampak ataupun kesan peperangan, kita tak nampak kesan pengumuman di hospital, tapi kesan kemiskinan yang disebabkan tidak ada gaji, tidak ada ubat-ubat, dan mungkin harga ubat sekarang ni semakin meningkat. Di sinilah sebenarnya yang patut kita lihat bagaimana nak membantulah Afghanistan kalau sebelum ni dengan sekarang ni. Kerana sekarang Taliban bergerak seolah bersendirian. Ya. Dari pengalaman Mesir fasa pertama dan memasuki fasa kedua untuk program jangka masa panjang pembangunan fasiliti-fasiliti kesihatan dan juga perkara berkaitan, apa keutamaan Mesir sebenarnya di Afghanistan sekarang? Okey, sebenarnya pengalaman Mesir yang lama 10 tahun lebih di Afghanistan, sebenarnya perkara yang paling besar adalah dana. Dana yang konsisten ni boleh membuatkan satu-satu NGO boleh menjalankan program ni dengan baik. Tetapi apabila NGO yang besar, yang saya tak nak sebut pun, mereka pun pada tahun 2017-2018 keluar, tinggalkan satu-satu hospital. Kalau saya sebut nanti pasti semua orang tahu kan. Bila kami datang di satu hospital ni, Ahmad Shababa Hospital, hospital ni dikatakan ada 100 bed yang memang didanai, dibiayai sehingga ada pekerja sebanyak 450. Selepas NGO besar ni keluar, mereka pun mungkin tak ada dana yang khusus lagi dah, tinggal 45 orang saja. Daripada 400 tu. So mereka tutup pelayanan untuk kanak-kanak, bahagian nutrition. So ini yang kita risau, bila bahagian nutrition ni tutup, kanak-kanak yang malnourished ni makin meningkat. Dan dalam masa yang sama juga mereka tutup department mental health, mereka tutup yang besar macam ortopedik. So mereka cuma yang asas ni tinggal so ini yang kita risaukan, kerana seberapa boleh apa yang nak kami lakukan buat masa sekarang ni, perkara yang paling besar adalah transfer knowledge, transfer teknologi. Maknanya semua perkara-perkara berkaitan dengan teknologi terkini, dengan baik dari segi peralatan, baik dari segi ilmu dan juga teknik-teknik yang terkini, sepatutnya sudah pun mula masuk. Kerana kalau kita cerita dalam sektor kesihatan, salah satulah daripada hospital yang kami lawati adalah hospital
ortopedik yang terbesar di di Kabul, mereka masih lagi gunakan drill yang mesti DIY tu. Sedangkan kita tak gunalah yang tu sepatutnya kan. Ini antara perkara yang kita rasa kita boleh pun kirim kalaupun barang yang second hand ataupun, tapi kita nak sebenarnya knowledge ni boleh disampaikan dengan dekat, dengan cepat. Sebab kita selepas COVID banyak perkara yang kita belajar secara online. Kita boleh datang untuk kali pertama untuk kita kenal dengan lebih dekat, tapi strategi telemedicine ni mereka pun dah ada. Mereka hauskan perkara tu, mereka nak perkara tu kalau boleh sampai dekat dengan mereka secepatnya. Maknanya inilah gap yang ada, peluang mereka nak terima ilmu yang sebanyak-banyaknya daripada luar. Itu dari perspektif kemanusiaan berkaitan dengan fasiliti kesihatan dan status terkini. Tetapi dengan situasi Afghanistan, dengan faktor pembebasan sejak setahun yang lalu dan sekarang berada di pentadbiran Taliban, jadi adakah polemik berkaitan dengan politik, berkaitan dengan konflik berdarah yang berpuluh tahun diwarisi sejak mereka digempur oleh Rusia, adakah itu sebenarnya menjadi faktor apa yang Mercy lihat sekarang, tetapi mungkin sekarang itu ada kelebihan ditadbir oleh orang mereka sendiri dan mereka mahukan semua perkara-perkara ini dibangunkan segera, diberikan semula pelayanan kepada rakyat mereka. Jadi mungkin itu ada sedikit kelebihan ataupun bagaimana, Pak Azhar? Yang saya nampak, kerana bila kita berada beberapa kali, saya sempat bulan 6 pun saya datang, bulan 7 pun saya datang. So 2 minggu saya rasa cukup untuk saya bercakap dengan doktor-doktor, pakar juga yang selain daripada arkitek, engineer yang sempat duduk sekali. Sebenarnya apa yang mereka harapkan adalah inilah maknanya kali terakhir. Mereka dah cukup lah. Mereka dah tak nak dah berperang lagi dengan sesiapa. Yang katanya banyak kumpulan-kumpulan yang lebih besar ni pun dah mula bersatu. Mereka dah mula, ketua-ketuanya dah mula bercakap sesama mereka. Yang belah bawah ni, yang pakar-pakar ni yang sebenarnya dah keluar pun masuk balik sekarang ni. Maksudnya mereka dah kembali semula dah? Dah kembali semula dah. Okay, maknanya kenapa saya tahu, saya tanya sebelum ni kau ke mana? Aku ke Pakistan. Larilah. Keluarlah. Sekarang dah masuk balik. Kenapa? Walaupun dia kata kerja masih baru, tapi inilah sebenarnya aku boleh bina semula balik negara aku. Maknanya sayangnya pada negara dia lah. Maknanya dia pun tak nak sebenarnya peperangan ni. Kalau orang yang dah kata 40 tahun, umur dia 40 tahun sekarang, dia tak pernah dapat rasa. Inilah first time dia dapat rasa apa nikmatnya keamanan ni. Kerana orang yang tak pernah datang Afghanistan mungkin merasa aman waktu antara tahun 2000 sampai 2020. Saya sempat ke Kabul pada tahun 2015 dan saya tak nampak suasana tu aman seaman yang dua kali saya pergi sekarang. Bagi saya memang berbeza, Pak Zaman. Checkpoint walaupun ditadbir pentadbiran mereka ketika itu, tetapi dikuasai oleh mereka syarikat. Checkpoint, saya rasa kalau kita pergi ke tempat konflik malah tak perlu konflik, walaupun tak kira lah Myanmar, Pakistan memang ada checkpoint. Tapi checkpoint yang macam mana? Mereka menahan untuk mengetahui ke mana kita nak pergi. Itu saya rasa tak ada masalah. Normal lah. So, tapi yang saya nak sebut keamanan ni. Keamanan bila kita tahu diri kita sampai di satu tempat untuk merancang sesuatu, untuk melakukan program, untuk berbincang dengan baik di tingkat kementerian, masuk ke peringkat daerah, semua ni ada ketuanya dan ketuanya adalah wakil Taliban. Dan mereka berbincang secara profesional. Mereka malah waktu kejadian gempa bumi dapat menyelaras program bantuan dengan baik. Kenapa saya tahu? Kerana saya banyak pergi ke tempat lain yang saya tak nampak ketua yang mempunyai satu macam perancangan yang pastikan semua perkara-perkara yang dah dibuat diselaraskan balik maklumat ni, jumlah pesakit, di mana kita berada, supaya dia kata kalau orang lain datang dia takkan buat kat situ. Redundancy. Dan perkara ni dia tak pernah pun macam mengarahkan kita dia nak barang bantuan sebanyak ni, dan malah dia tanya kita kalau perlukan security, dia akan hantar tim dia untuk bersama-sama kita. Dan ini saya rasa satu sokongan kalau untuk NGO, baik tak kiralah kesihatan ataupun NGO yang memberi bantuan-bantuan dalam bentuk makanan ataupun keperluan asas yang lain, sangat-sangat penting. So di sini saya dapat masuk di daerah pendalaman
saya dapat buat penilaian di kawasan bandar di Kabul sendiri dan di beberapa bandar besar di Ghazni dan juga di Jalalabad, dan memang banyak perbezaan. Waktu sebelum ni saya sampai ke Kandahar pada waktu tahun 2000, jalan keadaan ni masih perang lagi, sangat berbezalah. Dan Afghanistan sekarang ni sangat aman dan saya rasa peluang sangat baiklah untuk mana-mana bantuan kemanusiaan yang ingin masuk. Cabarannya sekarang Pak Azam kata adalah pendanaan. Ini suatu perkara yang besar dan apatah lagi kebanyakan negara, bukan hanya Malaysia, malah negara kuasa besar pun mereka sedang fasa recovery, apatah lagi sekarang dengan inflasinya, kos barang yang semakin tinggi. Jadi bagi keutamaan Mercy untuk menjalankan isu kesihatan, pelayanan perkhidmatan kesihatan yang baik di Afghanistan, apa cara yang terbaik pada ketika ini? Baik. Okey, Mercy ada beberapa strategi lah. Maknanya strategi jangka masa pendek yang kita ambil dalam tempoh setahun, jangka masa sederhana dalam 2 tahun setengah dan jangka masa panjang dalam masa 5 tahun. Ketiga-tiga strategi ini kami akan adakan dalam tempoh terdekat. Malah sudah ada pun. Okey, kami juga mempunyai rakan mitra atau rakan strategik yang bukan sahaja berada di Malaysia. Maknanya donor-donor ataupun yang ada buat masa sekarang yang memang berminat, kami galakkanlah untuk ambil, tak kira sama ada jangka masa pendek, bahagian kesihatan, bahagian pendidikan, program berkaitan dengan capacity building, bagaimana livelihood akan berterusan, semua ini boleh dibuat bersama. Tapi kami juga mempunyai partner-partner luar negara yang sebenarnya menggunakan kepakaran Mercy Malaysia dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya kami pernah membuat hospital di Pulau Nias dengan kerjasama daripada Jepun, daripada JICA dan JIX. Sebenarnya kami sebagai project management yang membangun mereka bentuk hospital yang tahan gempa di Pulau Nias. Begitu juga mereka bentuk hospital dan juga klinik kesihatan di Myanmar. Di Myanmar yang anti-taufan Nargis. Dan desain tu digunakan sehingga hari ini di Myanmar oleh Kementerian Kesihatan mereka. Okey, seterusnya di sini juga kami telah pun diminta oleh NGO antarabangsa untuk Mercy Malaysia membangunkan sebuah hospital dan 2 CHC di kawasan yang terjejas gempa bumi di kawasan Spera ataupun di Kos ataupun Paktika. So maknanya insya-Allah bulan 9 ini kami akan masuk untuk melakukan program tersebut, dan ini juga kami telah diminta untuk membawa technical team Mercy Malaysia untuk membantu melihat bagaimana program membaiki rumah dapat diadakan di Afghanistan. Dan dananya bukan kecil, sebanyak 10 juta Swiss franc. Besar tu. So, cuma sama ada kita nak menyusun langkah ataupun tidak. Dan bagi program-program yang berkaitan, yang saya sebut tadi lah, seperti program air, kita buat semula tangki air bagi kawasan yang kena gempa hari itu. Kita ada buat juga program mengajar mereka tentang kebersihan. Benda ni saya rasa kecil, tetapi ilmu yang tak sampai mereka takkan dapat. Saya bagi contoh satulah. Kami jumpa baby berusia 8 bulan, beratnya 4 kilo. So bila doktor tanya pada ibu tu kenapa tak bagi makan budak ni dah 8 bulan, dia kata kanak-kanak ni tak ada gigi lagi, baby ni tak ada gigi lagi. So pengetahuan tu dia tak ada. Dia tak ada macam kita ada klinik desa nanti akan ajar ibu-ibu yang baru nak jadi baru dapat baby ni, okey bagi makan ke, bagi imunisasi. Akan ada proses. Yang ini program ni kita akan buat juga di sana. Dan mesti dah ada 2 kampung angkat. Mudah-mudahan adalah beberapa penyusunan yang kita boleh buat, kerana untuk mencari dana ni dia bukanlah satu perkara yang mudah. Betul. Tapi strategi kalau dilakukan dengan baik, mudah-mudahan ada yang berminatlah untuk membantu Afghanistan. Ya, bagi Mercy, siapa hero sebenarnya di Afghanistan? Sama ada di kalangan rakyat mereka sendiri, rakan-rakan NGO yang berpartisipasi bersama Mercy, ataupun badan-badan NGO dunia yang bersama-sama juga dalam usaha membangunkan semula negara Afghanistan ini. Okey, sebenarnya yang kami lihat sepatutnya lah yang meneruskan
apa pun kesinambungan selepas fasa peralihan ini adalah NGO tempatan yang sepatutnya ditingkatkan baik pengetahuan secara teknikal, cara bantuan dibagi. Dan mereka know how. Mereka know how dan mereka lah sebenarnya yang sebelum ni bekerja dengan NGO antarabangsa. Mereka boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Skill penilaian, membuat satu penilaian pun mereka boleh buat dengan baik. Proposal pun mereka boleh buat dengan baik. Saya cakap, kenapa mereka tak buat sendiri? Mereka tak yakin mereka dapat dana tu. Saya cakap, tak boleh. Bila you tak ada perancangan, you takkan boleh dapat dana kerana orang tak tahu pun you ada perancangan tersebut. So keberanian inilah yang mesti Malaysia akan cuba melatih beberapa juga NGO-NGO di sana supaya mereka boleh Pak Zam namakan antara NGO tu. APCO salah satu yang besar dan beberapa hospital swasta yang kami dah nampak yang memang boleh sepatutnya ambil peranan. Contohnya sekarang ni selepas daripada gempa bumi mereka kena banjir yang besar baru 2 hari lepas di utara Kabul. So kolera sekarang ni dah meningkat, TB, denggi pun katanya. Lepas tu termasuklah COVID. So mereka perlukan orang yang boleh memberi tahu, menampakkan jalan-jalan untuk membuat program-program supaya program nak mengurangkan katalah kadar kes-kes berjangkit ni dengan baik mengikut pengalaman di luar Afghanistan. So mereka tak ada yang nak bersama-sama dengan mereka dan ini yang kita harapkanlah yang saya cakap tadi. Perlu ada penyelarasan yang lebih baik terutama dalam hal perancangan dan kepakaran ini boleh kita sampaikan di Afghanistan dengan baik. Pengalaman Pak Azam, bagaimana nama Mercy dan nama Malaysia di Afghanistan sekarang? Alhamdulillah setakat ni nama Malaysia memang sangat tinggilah bagi tak kira lah petugas-petugas di checkpoint tu pun memang kenal Malaysia lah. Malah bila dia tengok kita daripada Malaysia balik mungkin kita ada mesyuarat malam kan dengan partner. So mereka kata jangan balik lambat sangat. Balik awal dia kata. Risau mereka risau keselamatan kita kan. Macam Mercy Malaysia alhamdulillah untuk beberapa kementerian terutama Kementerian Kesihatan yang dah kenal pun Mercy Malaysia memang mengalu-alukanlah untuk kembali lagi lah. Sebab waktu 2015 kami pun tak jangka nak datang balik kan sebab kita tak tahu lepas daripada tu masih lagi siapa yang berlaku kan. Tapi alhamdulillah setakat ni nama Mercy Malaysia, nama Malaysia sangat baiklah di mata masyarakat Afghanistan. Ya. Dan dengan nama yang besar dan recognition oleh masyarakat tempatan termasuk pimpinan politik Taliban dengan nama Malaysia ini termasuk Mercy, mengapa kita perlu ambil kesempatan ini dalam membawa misi kemanusiaan, membawa capacity building, memberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Mengapa ini perlu Malaysia ambil peluang ini? Baik. Saya rasa masa yang ada sekarang ni, setahun yang dah berlalu cukup untuk membuktikan terdapat keamanan di Afghanistan. So, peluang untuk membantu terutama dalam bidang kemanusiaan dan dalam bentuk pembangunan. Kita ada yang kita sebut Humanitarian Development Nexus. Itu betulan. Maknanya apa pun yang dibuat khusus untuk kemanusiaan sekarang adalah bertujuan untuk pembangunan mereka. Ya, untuk mereka bersiap sedia. Bersiap sedia ke arah untuk mencapai atau meningkatkan kapasiti masyarakat yang ada yang kita tak pernah jangka. Diorang ni bukan mereka yang tak boleh buat apa-apa. Betul. Yang saya bercakap sebelum ni, mereka ni orang yang pandai. Tetapi jalannya mereka tak nampak. Apa salah kalau kata kita ambil masa sekarang ni, kita datang kali ini beramai-ramai, susun masing-masing dengan strategi masing-masing, kita nampakkan kekuatan NGO daripada Malaysia, baik daripada kerajaan Malaysia sendiri, apa yang kita boleh lakukan, kita duduk bersama supaya perkara ni tidaklah kita bekerja in silos. Semua orang seolah-olah ada sesuatu yang dia buat. Masing-masing tahu pendanaan susah, tak nak berbincang sama sendiri sebab tidak ada perkara yang mudah terutama dalam hal nak membangunkan semula sebuah kerajaan dan tak ada satu orang pun yang boleh kata dia sendiri yang boleh menolong Afghanistan kerana yang nak dibantu tu bukan 1-2 ribu, berjuta. Lebih 40 juta masyarakat Afghanistan nak ditolong, lebih 40 daerah yang nak ditolong.
pergilah ke mana bukan yang nak kecil. dibantu. Dan kita tahu Afghanistan sedang diberikan tekanan ekonomi antarabangsa. Dana-dana yang mereka ada milik negara di freeze ataupun dibekukan di bank-bank di Eropah dan juga di Amerika Syarikat, hampir 10 bilion US dollar, dan pastinya pemerintah Taliban untuk memberikan semula kepada rakyat mereka mengambil sedikit masa, tetapi apabila dunia semakin menerima kepercayaan, walaupun belum memberi pengiktirafan diplomatik, satu pun negara belum memberi pengiktirafan diplomatik kepada pentadbiran Taliban, tapi sekurang-kurangnya badan-badan sibel seperti NGO seperti Malaysia ini yang akan memberi ruang jalan melihat realiti sebenarnya apa yang berlaku di Kabul, apa yang berlaku di Kandahar ataupun Jalalabad. Jadi itu sahaja dalam kami memberikan insight berkaitan dengan 1 tahun pentadbiran Taliban, dan fokusnya tentang berkaitan dengan misi kemanusiaan dan juga pembangunan kapasiti rakyat Afghanistan dengan pelbagai masalah yang mereka hadapi. Itu saja. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.